Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan dan terutama sekali pensyarah kita, Dr. Wesley Kong Leong Sun, pensyarah pengajian Malaysia MPU 2163, Kolej Kejururawatan dan Sains Kesihatan Adventist. Sehubungan pengenalan tadi, rakaman ini dilakukan bagi memenuhi objektif mata pelajaran pengajian Malaysia MPU 2163, tugasan 2 mengenai kajian sejarah makanan. Tugasan ini menghendaki pelajar untuk membuat pembentangan mengenai tugasan 2 kajian sejarah makanan. Maka dengan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Victoria Danius, angka giliran 2020040. Saya merupakan pelajar diploma 2023/1. Dalam tugasan kajian sejarah makanan ini, saya telah memilih ketupat sebagai makanan. Ketupat sangat terkenal, terutama di Malaysia, semasa hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Beralih kepada slide yang seterusnya, ketupat mempunyai sejarah makanan yang tersendiri. Sejarah menyatakan asal-usul ketupat diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga semasa kemasukan agama Islam ke Tanah Jawa. Beliau membudayakan 2 kali bakda, yaitu bakda lebaran dan bakda kupat. Bakda kupat dimulakan seminggu sesudah hari raya atau lebaran. Pada hari yang disebut bakda kupat tersebut, di Tanah Jawa waktu itu, setiap rumah akan menganyam ketupat yang diperbuat dari daun kelapa muda maupun daun palas. Seterusnya, ketupat yang telah selesai dimasak akan dihantar kepada mereka yang lebih tua sebagai simbolik kepada sesebuah kebersamaan atau perhubungan atau jalinan silaturahim. Baiklah, beralih kepada bahan-bahan asas untuk membuat ketupat adalah seperti beras pulut, santan kelapa, air, garam, gula, daun palas, boleh juga digantikan dengan daun kelapa muda, minyak masak, dan daun pandan untuk memberikan aroma yang lebih enak dalam pembuatan ketupat. Bagaimanakah pula dengan cara-cara penyediaan ketupat? Cara-cara penyediaan ketupat adalah sangat mudah. Yang pertama, masukkan santan pekat, gula, garam, dan minyak masak dalam periuk. Panaskan sambil dikacau selalu. Masukkan juga daun pandan yang disimpul rapi bagi membantu meningkatkan rasa yang lebih enak dan aroma yang lebih sedap. Yang kedua, masukkan beras pulut dan kacau sampai santan kering. Seterusnya, api ditutup, lalu sejukkan sekejap dan ketupat boleh dibalut dengan daun palas ataupun dengan daun kelapa muda. Rebus seketika dan ketupat boleh diangkat. Baiklah, bagaimana pula dengan penghidangan ketupat? Ketupat ini dihidangkan dalam majlis-majlis penting seperti majlis berbuka puasa yang diadakan ketika pesta agama. Ketupat juga boleh dihidangkan dalam majlis-majlis biasa seperti perkahwinan maupun di kedai makan. Kemeriahan sambutan Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji jelas tergambar dalam lirik lagu Suasana Hari Raya yang didendangkan oleh Anwar Zain dan Elina
sangat menggamit memori pada hari Lebaran. Setiap kali Lebaran kunjung tiba, masyarakat Islam pasti mempersiapkan juada yang menjadi tradisi mereka, terutamanya di utara semenanjung Malaysia dan di negeri pantai timur, yaitu ketupat palas. Ketupat palas sudah pasti menjadi makanan utama masyarakat sempena hari raya. Ketupat palas menjadi juadah wajib dihidangkan semasa hari raya puasa. Tidak dapat dinafikan lagi, ketupat palas menjadi hidangan kesukaan masyarakat. Ramai yang gemar memakan ketupat palas tetapi tidak tahu cara pembuatannya. Proses yang merumitkan itu menyebabkan masyarakat Melayu mengambil jalan mudah seperti menempah daripada mempelajari untuk membuatnya sendiri. Ketupat palas yang berbentuk segitiga dibalut dengan menggunakan daun palas. Ketupat palas sering menggunakan beras pulut, susu, dan beras pulut hitam. Bagi memenuhi cita rasa masyarakat, ketupat palas telah dipelbagaikan dengan dicampur serunding daging dan kacang gajus. Proses membalut ketupat adalah proses yang sukar. Ketupat palas mempunyai dua jantina, yaitu ketupat jantan dan ketupat betina, dan dapat dibezakan melalui balutan. Ketupat jantan mempunyai balutan yang kemas, manakala ketupat betina pula kelihatan tidak kemas dan mudah dimasuki air ketika proses rebusan dan kukus. Proses membuat ketupat agak rumit dan ramai generasi muda kini tidak tahu cara pembuatannya. Ketupat segera sering menjadi pilihan utama masyarakat pada masa ini. Ketupat palas yang telah dimodernkan yaitu menjadi ketupat segera yang dibalut dengan plastik, dikatakan murah dan mudah cara penyediaannya. Oleh itu, kita dapat lihat kewujudan teknologi makanan seperti ketupat palas segera mula mendapat sambutan masyarakat dan tidak heranlah suatu hari nanti ketupat palas yang merupakan makanan tradisi akan lenyap begitu sahaja. Bukan sahaja dari segi penghidangan ketupat. Ketupat ini sendiri mempunyai simbolik yang menarik. Pemakanan ketupat yang khusus berkait dengan budaya agama Islam diyakini berasal dari Kesultanan Demak abad ke-15. Pada awalnya, keberadaan Sunan Bonang, salah satu wali songo dari Tuban di Jawa, menyerukan umat Islam untuk meningkatkan kesempurnaan puasa Ramadan. Mereka dengan meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain yang disebutkan sebagai lebaran. Tradisi menyiapkan dan memakan ketupat diyakini diperkenalkan dalam lebaran ini oleh Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga melalui acara lebaran ketupat pada tarik 8 Syawal, seminggu setelah Aidil Fitri dan sehari setelah puasa 6 hari dalam bulan tersebut. Sebagai rumusan, ketupat mempunyai sejarah tersendiri tentang bagaimana ia wujud. Ketupat juga mempunyai bahan-bahan dan cara penyediaan tersendiri. Ketupat menjadi pilihan ramai karena sering dijadikan hidangan utama dalam majlis-majlis. Ketupat juga menjadi simbolik kepada puasa yang dilakukan oleh orang Islam. Baiklah, kita telah pun tiba di slide yang terakhir. Maka dengan itu, tamatlah sudah pembentangan saya mengenai tugasan 2 kajian sejarah makanan, yaitu ketupat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
atas perhatian yang diberikan oleh rakan-rakan dan terutama sekali kepada pensyarah pengajian Malaysia MPU 2163, Dr. Wesley Kong Liang Sun. Sekian dan terima kasih.